Hello, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di YouTube channel Mira Noriza. Jadi untuk konten kali ni, Mira nak buat beberapa review pasal filem yang Mira dah tengok. So, my favorite genre filem yang Mira suka, of course lah thriller movie. Dia ada unsur revenge, ada unsur horror sikit, and plot twist yang tak berapa berat, and the best part is a suspense part. Dan hari ni, Mira nak review 3 filem yang Mira dah tengok. Okay, first Mira nak review pasal filem Fractured. Okay, movie Fractured ni bagi Mira best sebab dia ada unsur mind blowing sikit. Sebab ending dia yang memang Mira sendiri tak expect and jauh sekali dari pemikiran Mira lah. And tak tahulah kalau hampa yang ada tengok ni macam mana pula pendapat hampa. Okay, Fractured ni dia menceritakan tentang satu keluarga yang kecil. Ada suami, isteri dengan anak perempuan mereka lah yang masih kecil. Okay, cerita ni bermula bila satu family ni dalam perjalanan pulang balik dari rumah family mereka. So pada satu ketika tu anak perempuan mereka ni yang nama Perry ni nak terkencing, nak buang air kecil lah. So si bapak ni pun singgah lah dekat satu stesen minyak tu. Okay, so nak dia jadikan cerita, sebelah stesen minyak tu ada construction site yang belum siap lagi, dalam 3-4 meter macam tu lah. So nak jadikan cerita lagi, Perry ni dia pergi jejak kat kawasan tu, kat kawasan construction site tu lah. Sebab ada anjing duk menyalak dekat budak ni. So budak tu duk berundak dan dia pun jatuh dekat construction site tu kan. Dengan secara spontannya si bapak ni yang nampak kejadian tu terus nak raih tangan anak dia, tapi tak berjaya, gagal, and dua-dua pun jatuh. So bila dah jatuh tu, si bapak ni dah tersedak and tengah tengok bini dia menangis dekat si Perry ni. Tapi si Perry ni dia tak alami kecederaan yang teruk dan serius pun. Dia sepatah tangan je. And Perry tu siap macam boleh senyum lagi dengan bapak dia kan. So dah habis kat situ, mereka pun terus pergi hospital. Tu sampai pula kat hospital tu, si bapak ni jadi macam tak sedap hati tau. And rasa sangat pelik dekat hospital tu. And sebab first register pun tunggu pun dah lama dah. Tunggu, lalas baru anak dengan si ibu ni dapat pergi dekat satu kawasan CT scan. Sebab nak scan kepala anak dia yang jatuh tu lah, dengan tangan yang patah tu. Yang dapat masuk tu isteri dengan anak dia. Yang si bapak ni tengah menunggu dekat kawasan menunggulah. Si bapak ni pula tunggu dekat ruang menunggu ni punyalah lama. Lepas tu berjam-jam tunggu, bapak ni rasa tak sedap hati dah. Bapak ni pada lagi panik lah sikit kan. Dan dia terus pergi dekat receptionist tu, tanya dekat reception, lama lagi kan anak dia dekat CT scan. Tapi bila receptionist tu cek nama anak dia, si Perry ni, tak ada dalam pendaftaran pun, tak ada dalam sistem pun. And si bapak ni apa lagi kan, panik rasa sangat-sangat tak kena dengan hospital ni. Lepas tu dia pun macam memberontak Lepas tu sampai dia pergi cek kat CCTV, nak buktikan yang anak dengan isteri dia ada kat hospital tu. Tapi dalam CCTV tu tak nampak pun anak dengan isteri dia. So part ni aku dah rasa lain macam dah. Nak kata ceritanya hantu bukan, tapi ini adalah thriller movie yang boleh blow hampa punya minda. Nak tahu selebihnya, hampa kena tengok Fractured ni dekat Netflix. Okay? Movie kedua yang Mira nak review pula adalah movie The Call. The Call ini cerita daripada Korea Selatan yang dilakonkan oleh Park Shin Hye dan Jeon Jong Soo. The filem The Call ni yang berunsurkan thriller plus horror. Okay, cerita ini dia melibatkan 2 time zone yang berbeza and 2 wanita yang berbeza. Seorang wanita ni bernama Soyun, iaitu Park Shin Hye lah, and seorang lagi bernama Oh Young Suk. Okay, si Soyun ni dia hidup di zaman sekarang lah, zaman moden, and while si Oh Young Suk ni dia hidup di zaman 1999. Tapi dua wanita ini tinggal di rumah yang sama. Si Soyun ni dapat call dari si Young Suk ni yang sedang menjerit-jerit minta tolong dengan Soyun ni, sebab dia nak kena bunuh dengan si ibu Young Suk ni. Soyun ni macam pelik lah tiba-tiba dapat call macam tu, and dia macam fikir okay, silap dapat call kot. Tapi itulah, hari-hari si Soyun ni dia dapat call yang sama dari Young Suk. So dari call ni lah mereka mula rapat. Okay, mereka mula start berkenalan and tiba-tiba mereka ni jadi akrab. Okay, dua-dua ni kiranya dah tahu lah mereka ni duduk dalam satu rumah tapi zaman yang berbeza. Okay, setiap hari si Soyun ni dia cerita lah dekat Young Suk ni, zaman dia ni dah moden, dah ada macam-macam. And si Young Suk ni dia macam teruja lah dengar. Okay, yelah dia kan still dekat zaman 1999 yang tak berapa moden dah, tak berapa moden sangat kan. So satu hari tu Soyun tanyalah Young Suk, kenapa asyik call dia minta tolong apa semua kan. And Young Suk tu ceritalah ibu dia ni selalu ada niat nak bunuh dia. Sebab tu dia call Soyun ni minta pertolongan.
Lepas tu Soyun tanyalah, kenapa ibu hang nak bunuh hang? Lepas tu dengan selamba Soyun cakap dia ramal, kata nanti kalau dia ni hidup, Yong Suk ni hidup, dia akan kacau orang kat masa depan. So Soyun ni macam kesian lah dekat Yong Suk ni kan, and cuba nak tolong dari dia kena seksa dengan ibu dia. Nak tahu macam mana dia tolong tu, hampa kena tengok lah. Kalau ada time zone yang berbeza ni, orang-orang ni mesti kena hadap dia punya akibat dia. Sebabnya nak dekat part yang last tu, si Yong Suk ni pada tahun 1999 ni sebenarnya dia adalah pembunuh misteri dan pembunuh bersiri. Konflik dia mula apabila Soyun ni dapat tahu yang Yong Suk ni seorang yang jahat. Lepas tu Soyun ni dia start selidik, and ada part juga yang terkantoi yang Yong Suk ni adalah seorang pembunuh, and ada agenda dia yang tersendiri. Nak tahu ending dia macam mana, hampa kena tengoklah cerita ni sampai habis. Tapi tu lah, macam ending dia tu macam tak puas hati sikit. Sebab twist dia buat aku geram. Macam awak lah hampa dah buat ending lagu ni kan. So hampa kena pergi tengok, hampa kena buat penilaian hampa sendiri. Okay, next review thriller Mira yang ketiga. Mira nak suggest untuk hampa tengok adalah Orphan. Cerita ini dia psycho horror way. Dia mengisahkan tentang ada satu pasangan suami isteri, iaitu Kate and John. Okay, mereka ni ada dua orang anak lagi, iaitu nama dia Max and Daniel. Anak mereka ni yang nama Max ni seorang pekat dari bisu. And Kate sebenarnya pernah keguguran bayi perempuan mereka, membuatkan Kate jadi depressed and duk salahkan diri dia sebab dulu Kate ni seorang alkoholik. Then John pun, suami si Kate ni, sarankan dekat Kate untuk ambil anak angkat seorang lagi kat rumah anak yatim. Mereka ni pilah rumah anak yatim, and mereka terjumpa seorang budak perempuan umur 9 tahun yang sweet and pandai lukis. Okay, nama angkat mereka ni adalah Esther. Time mereka jumpa si Esther ni, dia tengah duk sorang-sorang dalam bilik tau. Sebab si Esther ni, dia tak suka berkawan. Mereka pun bawa balik si Esther ni kat rumah. Bila sampai je rumah, Kate dengan John ni perkenalkanlah Esther ni dekat anak mereka yang diorang tu, Max and Daniel. Max ni macam okey je dengan Esther, tapi dengan Daniel tidak. Sebab Daniel ni dok rasa Esther ni ada satu pandangan yang pelik. Kate and John ni bila bawa balik Esther ni, mereka rasa macam seronok lah. Sebab tengok Esther ni seorang yang manja. Dan apa yang Kate impikan selama ni untuk buat dengan anak-anak dia tercapai. Kate ni seorang guru piano. Dikatakan setiap hari Kate akan main piano. Kate teringin sangat-sangat nak anak-anak dia dengar dia main piano. Tapi itulah, nak bagi Max dengar, Max pekak dengan bisu pula. Nak bagi Daniel dengar, Daniel ni jenis suka muzik yang rancak-rancak. Kalau piano-piano ni dia tak layan lah kan. So bila Esther ni masuk dalam keluarga mereka ni, Kate rasa happy. Sebabnya Esther ni rupanya dia pun minat juga nak main piano, and minat nak belajar dari Kate untuk main piano. Dan Kate pun dah mula selesa lah dengan si Esther ni, and share macam-macam benda dengan Esther, termasuklah pasal anak dia yang pernah dia gugok. Lama-lama bila Esther duduk dalam keluarga ni, Kate ni dapat rasa sesuatu yang pelik dengan Esther ni. Sebab cara pemahaman Esther ni, dia macam banyak faham orang dewasa cakap. Lepas tu ada lagi satu scene yang misteri, bila si Esther ni, budak 9 tahun ni, bunuh sister dia dari rumah anak yatim. Time tu sister dia datang melawat Esther ni lah kat rumah mak ayah angkat Esther ni. Sebab Kate yang ajak, yang Kate boleh ajak mai tu sebabnya dia nak soal siasat lah siapa Esther ni kan. Untuk elak sister ni selalu datang rumah untuk buka pekong si Esther ni. Dalam waktu sister ni balik, Esther ni ajak Max untuk perangkap untuk bagi sister tu accident. Bayangkanlah weh, macam mana budak 9 tahun boleh dapat idea untuk perangkap orang dewasa sekaligus bunuh sister tu. Max yang dekat tempat kejadian dengan Esther ni mula rasa takut lah dengan kakak angkat dia ni. Tapi itulah, Esther ni duk ugut Max, jangan duk habak dekat mak ayah. Sampai kat sini pun dah rasa misteri kan. So hampa boleh agak tak budak psycho 9 tahun ni, siapa dia sebenarnya? Siapa yang Kate and John bawa mai dari rumah anak yatim? So hampa kena tengok lah cerita ni sampai habis. Ada satu scene tu juga, Kate ni dia dah mula siasat. And satu malam tu Kate sangat terkejut
bila dapat tahu Esther ni adalah jeng jeng jeng, memang recommended bagi penggemar cerita thriller macam aku ni. So itu sajalah untuk 3 review filem yang aku nak cerita. Serba sedikit dengan hampa. Kalau hampa suka video ni, boleh like, comment and subscribe. Okay, kita bertemu lagi di next YouTube channel yang akan datang. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum.